Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 79. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bahagi yang ketiga. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersakut paut dengan ikhtiar hamba. Kita masih lagi dalam bab pada menyatakan pada perbicaraan tentang sabar, iaitu sifat sabar. Maka sabar itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, sabar pada melaksanakan kewajipan. Yang kedua, sabar pada meninggalkan segala maksiat. Yang ketiga pula pada malam ini, sabar iaitu sabar barang situ, iaitu perkara, sesuatu, itu barang. Sesuatu ataupun perkara yang tiada bersakut paut dengan ikhtiar hamba. Sabar dengan perkara, dengan sesuatu yang tiada bersakut paut dengan ikhtiar, dengan usaha seorang hamba. Tetapi baginya barang itu ikhtiar pada menolaknya. Tapi walaupun perkara tersebut tiada bersakut paut dengan usaha, dengan kehendak, dengan ikhtiar hamba, tetapi hamba tersebut mampu untuk menolak akan perkara tersebut. Tu. Yang ketiga ni macam ni. Iaitu perkara yang berlaku pada diri kita, pada seseorang hamba, yang mana berlaku itu bukannya kehendak kita. Kita tak mahu pun, tapi dia berlaku. Tu. Bukan dengan ikhtiar kita pun, tapi benda tu, perkara itu berlaku. Walaupun begitu, tetapi kita mampu, kita boleh untuk menolak perkara tersebut. Contohnya macam mana? Nak bagi contoh. Misal, supaya kita ni faham apa perkara yang mana berlaku kepada diri kita, yang mana kita bukan di atas ikhtiar, usaha, kehendak kita. Tapi kita mampu nak tolak dia. Kita mampu tak nak mahu pada dia. Contohnya apa? Seperti menyakiti akan dia seorang hamba oleh orang yang lain
dengan lidah atau dengan tangan. Tu. Yang mana seorang hamba seseorang itu disakiti oleh orang lain. Yang mana seorang hamba tu dia tak mahu pun orang tu menyakiti diri dia. Yang mana orang itu menyakiti dia sama ada dengan lidah atau dengan tangan. Tu. Dengan lidah nak mengisyaratkan menyakiti hati seorang hamba tu. Manakala dengan tangan itu nak mengisyaratkan menyakiti secara zahir. Gini. Misal gini. Kita tak mahu pun orang ngopak kita. Tapi tetap orang ngopak kita. Kita tak mahu orang tak puas hati kita. Kalau boleh, kita nak semua orang ni baik dengan kita. Tu. Tapi tetap juga orang tak puas hati dengan kita. Tetap juga orang cemburu atau dengki dengan kita. Tetap juga orang mengata, memfitnah, mengumpat hak kita. Tu. Ataupun tetap juga orang mengherdik, merendah-rendahkan kita. Kita mahu ke? Tak mahu pun. Tak mahu pun. Ataupun kita tak mahu juga orang pukul kita, orang tampar kita, ataupun orang tumbuk kita. Itu secara zahir. Secara lidah ni, manakala orang kata kita jadi sakit hati. Tu. Sama ada sakit itu sakit di hati kita atau di zahir anggota kita. Semua tu perkara yang kita tak mahu, kita tak nak pun. Bukan kita nak. Tu. Tapi kita mampu untuk untuk menolak perkara tersebut. Walaupun kita kata orang ngupak kita, orang pukul kita, orang nak pukul kita, orang ngupak, orang fitnah, orang merendah-rendahkan kita, orang mengherdik kita, orang fitnah kita. Tapi kita mampu untuk menolak perkara tersebut dengan cara kita lari atau tak dengar dan sebagainya. Kita mampu. Tu. Walaupun kita kata perkara tu bukan di atas ikhtiar kehendak kita, tapi kita mampu untuk lari. Ini perbicaraan tu pada dia panggil pada nisbah kita lah. Pada nisbah kita sebagai manusia. Kita mampu ikhtiar. Pada hakikatnya ikhtiar kita pun di atas qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu hak dalam pegangan kita. Tu. Walaupun kita kata kita ni mampu ikhtiar usaha. Usaha diri kita tu, hak kita buat tu, usaha kita tu, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak mampu juga untuk mengikhtiar tu, melakukan usaha tersebut. Ini perbicaraan pada nisbah pada kita. Kita boleh nak ikhtiar. Tapi pada hakikat ataupun pada akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua perkara yang berlaku ke atas diri kita, sama ada hak kita nak, sama ada hak kita tidak mahu. Semua tu qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Letak di hati, pacak di hati, jadikan akidah kita. Manakala tu cuma dinisbahkan diri kita adanya ikhtiar. Tu dinisbah pada diri kita, kita usahalah. Sebab itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ikhtiar. Yang mana ikhtiar tu kita maklum dah, ikhtiar kita pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa kita disuruh ikhtiar? Kerana Allah Taala nak memberi balasan kepada diri kita, iaitu pahala. Sebab tu disuruh supaya kita ikhtiar. Apa-apa perkara pun kalau kira dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu
kita berjaya, kita belajar, kita bekerja, semua tu qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita disuruh supaya ikhtiar. Kenapa disuruh ikhtiar? Kerana itu salah satu daripada balasan untuk Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab kita ni usaha, maka Allah Ta'ala balas dengan pahala. Maknanya kalau sebaliknya, seseorang yang tidak ikhtiar usaha, tak ada usaha untuk meningkatkan diri dia, tak ada usaha untuk dia berjaya, tak ada usaha pun, duduk rumah gitu, maka tak ada balasan pahala bagi dia. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ni berusaha. Nak apa? Nak dunia dengan usaha, nak akhirat pun dengan usaha. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Maknanya nak dapat ilmu tu kena usaha mendalami ilmu tersebut. Maka dengan usaha itu Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala. Sebab kita berusaha, kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh ke atas diri kita, iaitu berusaha. Padahalnya, pada akidah hakikatnya, pada akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, semua tu qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata musannif, perkara tu perkara yang kita tak ada sakut paut dengan usaha kehendak kita, tapi dia berlaku. Tapi kita mampu untuk menolaknya, seperti orang mengumpat, orang kata, orang keji kita, atau orang memukul kita. Maka sabar atasnya, sabar atas atas perbuatan orang tu, hak kita tak mahu pun berlaku gitu, tapi berlaku juga. Walau hatta kita mampu untuk menolaknya, sabar atasnya barang tu dengan ketiadaan membalas. Dengan ketiadaan membalas. Walaupun kita mampu untuk balas balik kepada orang yang mengumpat kita, memfitnah kita, mengherdik kita, ataupun memukul kita, tapi kita sabar di atas di atas membalas itu, dikira pahala yang besar. Sabar juga walaupun kita mampu untuk menolak perkara tersebut, sama ada kita balas balik ataupun apa-apa pun, tapi kita sabar di atas perkara tersebut, maka dapatlah pahala yang besar. Pahala yang besar. Ini dia panggil sabar yang sunat lah. Sabar yang sunat. Adapun yang pertama, yang kedua itu sabar yang wajib. Wajib kita sabar di atas perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sabar, kena buat juga. Contoh semayangnya dan sebagainya. Yang kedua, sabar pada nak meninggalkan maksiat. Kena sabar. Wajib kita tahan diri kita daripada buat maksiat. Maka sabar tu wajib. Manakala yang ketiga ni, ni sabar yang sunat. Walaupun dia sunat, pahala dia besar. Sangat-sangat besar. Tu di atas keimanan kita. Benda ni benda yang bukannya senang untuk kita buat. Kita perlu kepada tarbiyah daripada guru, perlu kepada pada usaha kita untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki sifat kita, yang mana kalau kita ni seorang yang pongah, yang mudah marah, ya kalau orang Kelantan sebut orang yang backing, tapi kita sabar. Sabar. Maka perkara tersebut tu memerlukan mujahadah, usaha yang kuat. Bukannya dia mari dia mari terus.
Kena ada usaha. Maka usaha tu bagaimana usaha dia? Dengan cara kita mendalami ilmu agama, iaitu mendalami ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu bersihkan hati, bersihkan diri kita daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Tu kena mendekatkan diri dengan para alim ulama. Itu cara dia. Itu usaha kita. Kalau kita ni berada dalam kalangan orang yang jenis orang Kelantan sebut bahasa backing semua. Pongoh. Sikit nak gocoh. Tu orang Kelantan sebut tu. Sikit-sikit nak pukul, sikit-sikit nak bergaduh. Maka dalam dalam keadaan yang tidak bukannya kita nak, tapi disebabkan kita duduk dalam kalangan orang-orang tersebut, kita pun terpiah dengan sifat-sifat mereka. Kita jadi mudah panah barang. Tu kalau orang tu orang yang sombong, maka kalau kawan-kawan kita ni jenis bercakap jenis sombong-sombong semua, tak mustahil perkara tersebut akan berlaku ke atas diri kita. Sikit-sikit kita nak bercakap dengan cara sombong. Tu. Maka caranya, usaha ikhtiar kita, dekatkan diri, berkawan dengan orang-orang yang baik. Sebab tu, itu salah satu daripada pesanan para alim ulama kita. Pilih kawan. Kalau buka dalam kitab Imam Ghazali, nasihat Imam Syafi'i, semua mereka menyebut tentang sahabat ataupun kawan. Tu kena pilih kawan. Itu salah satu daripada usaha untuk memperbaiki diri kita. Tu nak cari orang yang mana yang tidak terikut dengan kawan ni payah. Kita orang, maknanya kalau kita ni seorang yang sabar, kita nak duduk dalam orang yang ganas-ganas, orang yang backing, orang yang sikit-sikit nak pukul, nak mengata ke orang, sikit-sikit sembuh atas muka. Kita walaupun hakikatnya pada permulaannya kita ni bukan sifat gitu, tapi bila berkawan dengan mereka tersebut, mereka tak ada mereka tu jamak dah. Dengan mereka semua pun dah juga, mereka ramai dah. Menyebabkan sifat tu akan berlaku ke atas diri kita. Kita mudah marah. Dan sifat-sifat yang mudah marah, sebenarnya hakikatnya mereka itu tidak dapat nak menerima qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mudah marah. Kalau kita tengok kenapa seseorang tu mudah marah, anak makan tumpah, ataupun anak tu nakal sikit, buah tu, ataupun apa-apa yang berlaku ke atas diri kita, hak kita tak suka, musibah, maka mula kita marah, tak terima, nak pukul orang, nak itu orang, nak ini. Kenapa berlaku gitu? Kerana kita tidak ada sabar di dalam diri, dan juga apabila tak ada sabar, itu menunjukkan seseorang tersebut dia tidak terima akan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terima. Tak boleh terima. Tu anak buah sikit mula nak pukul. Anak makan tumpah nak marah. Isteri lambat sikit mulalah melenting. Isteri pula tu mudah marah suami. Tu semua tu sebenarnya ni dalam hati kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Hak agama suruh kita iaitu nasihat, bukan marah. Nasihat. Apa-apa yang berlaku kita nasihat, mendidik, bukannya kita marah, kita bergaduh dan sebagainya. Hak tak baik-baik itulah. Tu. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang alim, apa yang berlaku ke atas diri dia banyak sabar. Satu kisah yang diceritakan oleh guru kami, iaitu
tok kenali sendiri. Tok kenali. Semua orang kenal tok kenali tu siapa. Antara alim ulama tanah Jawi kita, tanah Melayu kita di Kelantan, berguru dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Tu tuan gurunya Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Tu yang mengajar di Mekah sana. Muridnya Tok Kenali, seorang waliullah. Ketika mana anak beliau nak pergi belajar. Maka ni tahap dia lah. Tu nak katanya orang yang serah diri, terima apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas diri dia, ahli keluarga dia dan sebagainya. Ni makom dia lah. Kita tak lewat gitu saja-saja kita. Nak katanya orang ni makom dia berbeza-beza. Ketika mana anaknya nak pergi belajar, maka pada pagi tu anak dia pergilah. Pergi tunggu nak naik kapal lah kalau kita agak nak naik kapal. Bukan kapal terbang, tak ada lagi masa tu kapal. Maka katanya isteri Tok Kenali tu, gila tengok anak nu dia ngata. Kalau kita pergi ngata anak belajar, gila teman dia ngata siapa dekat tempat dia nak naik kapal tu. Maka katanya Tok Kenali, aku serah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lani lagi. Sejak dia kecil lagi duduk dalam perut mu lagi. Mana mu situ isteri Tok Kenali. Dalam perut mu lagi aku serah dia tu pada Allah Ta'ala. Tu. Bukan lani-lani lah. Dulu lagi aku serah anak aku tu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa ke atas diri dia. Tu. Sebab tu orang-orang dulu, para alim ulama kita, dia duduk di atas kesabaran ataupun di atas tawakal. Tu orang yang banyak husnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hak menetapkan segala-galanya. Tu maqam dia lah. Tu maqam dia. Ya, tak ada masalah. Kalau kita berlaku atas diri kita, mulalah kita putus asa, mulalah kita marah, mulalah kita sedih, mulalah kita tak boleh terima qadar Allah Ta'ala. Itu manusia kita biasa ni hati penuh dengan dosa. Dan kalau orang-orang alim, para ahlillah, mereka serah, tak kira lah sama ada perkara tu perkara baik ataupun perkara buruk. Buruk tu di kita. Buruk tu di kita. Kita nampak buruk. Kita nampak musibah. Kita nampak penyakit. Kita nampak bala. Pada hakikatnya semua tu di atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu para alim ulama sebut, kalaulah manusia ni tahu di sebalik musibah berlaku tu, pasti dia nak hidup dalam musibah tersebut. Kalaulah manusia ni tahu apa? Tahu kelebihan, ganjaran, pahala yang Allah Ta'ala balas nanti di atas musibah. Musibah, maka bila musibah kita kena sabar. Kalaulah manusia tu tahu di sebalik musibah tu dengan kesabaran tadi, maka dia pasti dia minta pada Allah Ta'ala dia nak hidup dalam keadaan musibah tersebut. Tu hebat. Tu ahlillah. Ahlillah, hati yang bersih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tak boleh dah, nak marah dah, tak boleh terima dah. Manakala ahlillah dia senyum saja. Senyum. Dia tetap di atas beribadah pada Allah.
tinggal maksiat, jaga hati, jaga diri, jaga ahli keluarga. Apa yang berlaku di atas diri dia, tak kira lah baik atau buruk. Buruk tu di atas kita, pandangan kita nampak buruk. Hakikatnya, setiap daripada apa yang berlaku ke atas diri kita, pasti ada hikmah dia. Pasti ada hikmah dia. Tu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nasbiranna ala ma azaitumuna." Nombor 2 surah Ibrahim ayat nombor 12. Artinya, dan demi Allah, lam situ lam, wala nasbiranna, lam situ lam qasam, demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, yakni rasul-rasul. Tu Allah berfirman, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Katanya para rasul ni, demi Allah, selagi akan sabar kami ni, kami akan sabar di atas apa mu buat. Siapa mu tu? Puak-puak kafir. Tu kena sabar. Kena sabar. Bah kalau kita, kalau Rasul tu maknanya manusia yang terpilih. Bah kita nak jadikan tu ikutan kita siapa? Siapa ikutan kita? Kalau tidak para Rasul, para Nabi-Nabi yang sabar di atas umatnya, di atas orang kafirnya dan sebagainya. Maka kita kena ikut cara para anbiya dan para tu Rasul-Rasul. Tu sabar. Sabar. Di situ nak menunjukkan tu, apabila puak-puak kafir ni duk hina ke, duk apa ke kepada rasul-rasul mereka, tetap juga rasul-rasul tadi tu sabar. Tu sabar. Itu sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga, sabar yang mana di atas perkara hak tak ada sakut paut dengan ikhtiar hamba. Tapi kita mampu nak tolak dia. Tu mampu nak tolak dia. Bahagi yang keempat, sabar pada bahagian yang keempat, barang yang tiada, barang situ, faham? Barang situ perkara yang tiada masuk ia barang, ia perkara sama sekali di bawah ikhtiar. Tak termasuk di bawah sama sekali, di bawah ikhtiar kita. Bukan usaha kita, bukan kehendak kita, tapi tetap juga berlaku. Dan kita tak mampu nak menolak perkara tersebut. Tu. Contohnya apa? Seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Mati kekasih. Tu. Tak kira lah mati kita ke, mati siapa ke, mati hak kita cintai ke. Perkara tu bukan kehendak kita, bukan ikhtiar kita. Kita pun tak suka. Kalau boleh kita nak hidup dengan kekasih kita tu sampai bila-bila. Tapi perkara tu tetap berlaku dan kita tidak mampu nak menolak perkara tersebut. Tu antaranya apa? Seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Tu. Contoh bala tu seperti banjir, tu terbakar, ribut dan sebagainya. Perkara tu kita tak mampu nak menolak. Kalau kita boleh buat banjir, tu. Boleh tolak banjir, tu. Kita usaha, tu. Kalau Allah Ta'ala tetap dah, maka berlaku juga. Berlaku juga. Maka sabar atasnya, atas perkara tersebut tu. Atas perkara hak bukannya di bawah ikhtiar usaha kita. Maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Itulah sabar hak paling tinggi.
segala-gala pangkat, hak tu lah paling tinggi pangkat dia, darajat seseorang tu. Bila sabar di atas bala, sabar di atas binasa harta, sabar di atas kematian, hak mana kita tak mampu pun nak tolak dia. Tak mampu pun kita. Kita ni hamba. Tak ada daya, tak ada kuasa apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula. Tu. Tak ada daya kita. La quwata. Tak ada kekuatan kita. Tak ada daya kita. Tu. Nak menarik perkara tersebut. Kita nak. Kita tak ada daya. Kalau kita nak sesuatu. Kita nak dia. Ada ke daya kita? Tak boleh juga. Tu. La quwata, tak ada kekuatan untuk menolak perkara tersebut. Bila berlaku sesuatu, bolehkah dengan kekuatan kita nak tolak perkara tersebut? Tak boleh juga. Tu. La haula wa la quwata, tak ada daya pada nak menarik perkara sesuatu perkara. Tak ada kekuatan untuk menolak sesuatu perkara. Ya Allah Ta'ala tetap ke atas diri kita. Illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu, biiznillah, bi'aunillah, dengan kekuatan, dengan keizinan, dengan apa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah. Maka kita sabar di atas perkara tersebut tu, itulah sebesar-besar daripada ataupun setinggi-tinggi daripada segala pangkat sabar. Besar tu. Tu. Maknanya orang ni orang yang mana terima. Terima apa yang Allah Ta'ala takdir ke atas diri dia. Tu. Sebab tu tinggi darjat dia. Maka kita tu disuruh gitu. Disuruh gitu. Tu. Kita disuruh ginilah. Sabar. Tu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas. Sebab tu guna domeh huma anhuma, kerana dua-dua tu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Abbas. Abbas pak saudara Nabi, Abdullah sepupu Nabi. Dua-dua tu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia domeh anhuma. Sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. Ini kata Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Abbas. Tu. Apa kata Sayyidina Abdullah ataupun Ibnu Abbas? Sabar di dalam Al-Quran atas 3 pangkat. Tu. Ada 3 pangkat yang disebut sabar dalam Al-Quran. Yang pertamanya apa? Sabar atas menunaikan segala fardu. Allah Ta'ala suruh kita sabar pada nak buat perkara yang fardu. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, jaga auratnya, tutup auratnya, jaga matanya, jaga tangannya, jaga kaki, perutnya dan sebagainya, jaga ataupun menunaikan segala fardu, termasuk juga belajar ilmu fardu ain. Tu kena sabar. Walaupun kita rasa letih lah nak belajar, tetap kita sabar. Buat juga, laksanakan juga. Itu antara salah satu kewajipan kita yang mana diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar tu di atas perkara yang fardu itu wajib. Fardu juga. Jadi jatuh wajib tu. Bukan sunat tu. Nak semayang, kena ada sabar. Sabar walaupun malas kena sabar. Kena buat juga. Maka sabar tu di situ sabar yang wajib. Sama juga dalam bab ilmu, walaupun kita rasa tak sepak ke, tak dan ke, tetap juga kita kena ada masa ataupun sabar pada nak menuntut ilmu. Tu. Walaupun malas, tak sepaknya, bekerjanya, tapi kena ada waktu untuk belajar ilmu fardu ain. Kalau tak, dosa kita. Dosa. Perkara dunia kita boleh buat berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Kenapa? Akhirat kita berkira. Sejam tu rasa lama dah.
2 jam tu, oh letih dah, nak tidur dah. 3 jam, pakat tidur teguh. Tu. Malahnya kita ni. Kita semua lah, termasuk saya sendiri. Berat. Sebab apa? Sebab syaitan ni benda hak disuruh oleh Allah. Tu. Masa nafsu kita ni, apa yang Allah Ta'ala suruh, oh dia malah lalu. Dia malah. Tu sifat hati kita, sifat nafsu kita. Nafsu ni benda yang Allah Ta'ala perintah. Benda yang mana ada ganjaran di sisi agama. Dia akan jadi malah. Dia akan jadi berat. Tu. Tapi kalau benda tu, benda yang tak memberi apa-apa pada akhirat, dia jadi rajin. Jadi rajin lalu. Contohlah nak beri nampak. Nak kata nafsu kita ni, nak cerita nafsu kita. Baca Al-Quran, malah. Tapi kalau baca novel, pas hari-hari baca, tak ada masalah. Berjam-jam sekalipun. Sebab apa? Nafsu kita, perangan nafsu kita memang gitu dah. Benda yang memberi manfaat pada akhirat, dia akan jadi berat. Benda yang memberi manfaat pada dunia, dia akan jadi ringan. Tu gitu. Tu sifir dia. Mudah kata gitulah. Sifir dia. Tu. Nak belajar ilmu agama, nak hadir ke masjid, nak belajar dalam pengajian ilmu fardu ain, tok guru, nak pergi jumpa tok guru, nak menghadap tok guru, nak belajar ilmu daripada beliau, tu perkara yang berat. Perkara yang berat. Tapi kalaulah benda tu benda dunia, tu benda dunia, hak jauh kita pergi lagi. Hak jauh kita pergi lagi. Habis duit pun tak apa lagi. Tengok, hak dunia. Hak akhirat, depan tangga kita tak tahu ni tok guru, orang alim. Tengok. Dalam kampung kita, dalam bandar kita, tak tahu bahawasanya tu ada tu orang alim. Tak tahu. Ni tok guru rupa-rupanya belajar di Mekah 2-30 tahun. Belajar dengan tuan guru itu, tuan guru. Tak kena. Tapi hak jauh tu, hak di Selangor, hak di mana, hak di Johor, tu kalau bahasa hak dunia, artisnya dan sebagainya, hak tu kena pula. Hak dalam kampung tak kena, hak di negeri orang kena. Tu masalah. Sebab apa? Nafsu kita lagu tu lah, dia suka perkara yang lara. Jadi tu agama lah yang membataskan ataupun yang menunjuk jalan pada diri kita. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar pada menunaikan segala fardu tu, dan bagi sabar di atas melakukan menunaikan segala fardu tu 300 pangkat. Ada 300 pangkat. Mana orang yang sabar di atas melakukan perkara yang fardu, Allah Ta'ala angkat darajat dia, pangkat dia 300. Tu. Dan sabar dan sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala, dan bagi sabar di atas perkara hak haram tu 600 pangkat. Ada 600 pangkat. Tu. Besar tu. Setiap pangkat tu tu perjalanannya, tingginya, mulianya, jauhnya, tu beratus tahun satu pangkat. Satu pangkat tu, satu pangkat nak naik satu pangkat tu, kalau perjalanan ketinggian dia tu beratus tahun. Beratus tahun baru sampai situ. Tu. Jadi orang yang beriman ni, pangkat dia tu berbeza-beza. Maka syurga dia berbeza-beza. Di atas kemuliaan tu hak pangkat dia tu. Dia tak sama. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh, ia bala dengan terkejut. Yang mana sabar di atas bala. Yang mana bala tu berlaku bukan dengan ikhtiar siapa-siapa pun. Sebab tu dia kata jatuh ia bala dengan terkejut. Terkejut kita.
Bukan dengan ikhtiar kita pun dia berlaku ke atas diri kita. Contohnya na'udzubillah, maknanya kekasih kita, isteri, suami, ibu, ayah, adik-beradik hak kita sayang tiba-tiba meninggal, aksiden dan sebagainya. Terkejut, bukannya perkara hak kita nak. Jadi kata dia, sabar di atas perkara hak terkejut tadi. Bukannya dengan ikhtiar kita. Dan baginya 900 pangkat. 900 pangkat, 900 darajat. Jadi kalau kita sabar ketika tu, sabar tu maknanya kita terima. Kita sabar. Kita terima bahawasanya Allah Ta'ala lah yang maha yang maha berkuasa. Kita terima di atas qada qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau menangis tu tak ada masalah. Menangis bukannya menangis itu bukannya bermakna kita tak terima qada qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak, itu perkara yang ada ataupun fitrah kita. Bila benda sedih kita menangis, bila benda yang kita suka kita ketawa, itu biasa. Dan baginda SAW sendiri ketika mana anak Nabi SAW Abdullah meninggal, Nabi menitik air mata. Itu lumrah biasa. Bukan dengan makna menangis itu kita tidak sabar. Bukan dengan menangis itu kita tak terima qada qadar Allah Ta'ala. Tidak. Maknanya kita sabar di atas bala Allah Ta'ala. Kita terima. Kita tahu. Kita tidak putus asa. Kita tidak buka ni maknanya meratap. Meratap. Nabi larang kita meratap di atas kematian, di atas perkara musibah. Apa meratap? Meratap dia berbeza dengan menangis. Menangis itu kita menangis. Menangis gitu. Menitik air mata, kita sedih. Itu lumrah. Bukaun ni meratap ni kita mengoyak baju, memukul diri kita, menghentuk kepala di dinding, bertanya pada Allah Ta'ala. Macam tanya tu tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Tu buka, meratap. Seperti orang-orang yang kafir buat. Tu meratap. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dengan maksud di sini sabar tu maknanya kita terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu di atas diri kita. Kalau musibah kita kena sabar, kita kena fikir, kita kena letak di hati kita adalah hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Kalau bukan di dunia, kalau tidak di dunia, maknanya Allah Ta'ala akan balas pahala di akhirat kelak. Tu. Sebab tu dia dapat tinggi 900 pangkat darjat. Tu bukan benda yang kita boleh buat-buat. Mana boleh buat-buat, mana berlaku, aku boleh sabar. Dia tak boleh. Dia perlu kepada usaha kita. Usaha lani lagi. Kita tu sabar tu kena letak di diri kita biar jadi satu sifat kita. Berlaku apa? Sabar. Tahan diri kita, sabar. Terima. Tu gitu. Barulah bila dibalak oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala, baru kita akan berlapang dada. Tu. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud bukan uji nak bagi Allah Ta'ala tahu. Ni salah percakapan. Satu percakapan kalau kita kata Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala nak tahu sama ada kita ni sabar ke tidak. Itu perkataan orang yang tu tak belajar akidah. Kalau dia iktikad gitu, betul-betul gitu, jatuh murtad, na'udzubillah. Boleh jatuh murtad, cakap gitu. Kalau dia yakin gitu, yakin, pegang gitu. Allah Ta'ala uji kita sebab apa? Dia kata, aku tahulah Allah Ta'ala uji ni, dia nak tahu kita ni sabar ke tidak. Ya Rabbi, Allah Ta'ala uji kita bukan nak supaya dia tahu kita sabar ke tidak. Bukan gitu. Allah Ta'ala uji kita untuk mengangkat darjat kita. Tu Allah Ta'ala tahu tu
Memang Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau tak turun bala ke tak diberi ujian pun Allah Ta'ala tahu sama ada kita ni sabar ke tidak. Tu. Semua tu dalam ilmu Allah. Semua Allah Ta'ala tahu. Cumanya kenapa Allah Ta'ala uji kita? Kerana dia nak mengangkat derajat kita. Kalau kita sabar, maka dia angkat derajat. Tu. Dia maha mengetahui. Dia tahu kita sabar ke tidak. Tu. Hati-hati bila bercakap. Sebab tu orang yang belajar akidah, dia akan berhati-hati dalam berbicara sesuatu perkara. Sikit lagi. Dan tatkala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Kata mu'alif dan situ wa mubtada, dan bermula tatkala adalah iman yang sempurna tu. Tatkala kalau kita nak iman kita sempurna, maka bersusun daripada iman yang sempurna itu sabar dan syukur. Kena ada sabar dan syukur. Bila seseorang tu sabar, mari di hati dia syukur. Terima. Syukur di atas apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas diri dia. Sebab tu orang yang syukur, walaupun di musibah ke atas diri dia, dia tetap syukur. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Walaupun aku ni rasa do'if dah, tapi aku syukur kerana ada lagi manusia yang do'if daripada aku. Tu. Kenapa? Kerana asalnya dia ada sifat sabar. Bila ada sifat sabar, dia akan lahir sifat syukur. Tu. Sabar di atas bala, sabar di atas ujian, sabar di atas apa-apa pun sekalipun, bila mari dikena ke atas diri dia, kalau dia ada sifat sabar, maka dia akan lahir pada diri dia sifat syukur. Dia terima, dia syukur. Sentiasa syukur. Walaupun sedikit, tapi tetap syukur. Setengah orang tu banyak pun tak syukur lagi. Betul tak? Harta banyak sekalipun tetap tak syukur lagi. Rasa tak puas lagi. Rasa tak bersyukur lagi. Rasa rasa berdeki lagi dengan orang. Sebab apa? Sebab tak ada syukur ni. Kalau orang tu sabar di atas apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas diri dia, dia akan sentiasa syukur. Walaupun berat di mata dia atau berat di pandangan orang, tapi dia tetap syukur. Kenapa? Kerana ada lagi orang yang lebih daif, lebih teruk, lebih berat yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata kita susah, ada lagi orang yang susah daripada kita. Kalau kita kata makanan yang kita ada, alah sikitnya, alah tak sedapnya, masih lagi ada orang yang makanan pun dia tak dapat. Tu. Sebab tu kena ada syukur. Bila dia sabar di atas apa yang berlaku ke atas diri dia, maka dia akan syukur. Sabda Nabi SAW, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Artinya bermula iman itu dua nisfu. Maka satu nisfu pada sabar dan satu nisfu pada syukur. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota. Tu. Katanya baginda sallallahu alaihi wasallam, iman tu dua nisfu. Maka satu nisfu pada sabar, satu setengah dia sebahagian dia sabar, satu lagi pada syukur. Bila orang tu gabung dua nisfu, maka sempurna iman dia. Tu. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati. Apabila kata iman tu sempurna, maka dia akan benar pada hati dia. Tu. Iman yang sempurna. Mana kalau kita nak iman kita yang sempurna, mestilah hati kita membenarkan apa yang Allah Ta'ala perintah pada diri kita. Sama ada perintah pada buat atau perintah pada meninggalkan. Kena dalam hati. Benar dalam hati. Ya. Tu. Dan perkataan dengan lidah. Kita kena, maknanya kita kena benar pada perkataan kita. Tu. Dan kalau kita kata mengumpat tu haram, letak dalam hati kita, ya, mengumpat tu haram. Mengherdik orang tu haram. Menjatuhkan aib orang tu haram. Letak dalam hati. Perkataan kita kena membenarkan pada perkataan kita. Maknanya kita tak buat, kita tak bercakap.
Kita tak mengumpat, kita tak fitnah, kita tidak membuka aib orang dan sebagainya. Itu pada lisan. Ini contoh. Dan perbuatan dengan anggota, dan kita kena membenarkan pada anggota kita. Makna kalau kita nak iman sempurna, kita kena jaga semua. Tu jaga di hati. Tu baik ke hati, baik pada lisan, baik pada seluruh anggota. Kena menzahirkan perkara tersebut dengan kita mengerjakan perkara tersebut. Kalau kita kata Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, maka letak dalam hati. Membenarkan dalam hati, membenar pada lisan, ya sembahyang tu wajib. Lepas tu kena membenarkan pada anggota, kita kena buat. Kena buat. Dan ketiga-tiganya terbahagi atas dua bahagi. Pertamanya, mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Tu. Semua tu tiga-tiga tadi. Membenar pada hati, membenar pada lisan, membenarkan pada menzahirkan ataupun beramal dengan anggota tu zahir kita. Daripada tasdiq bil qalbi, qalu bil lisan wa amlu bil jawarih. Tu kena buat. Bukan hanya sebab tu orang yang dikira menipu kalau dia kata hati dia baik sebenarnya, tapi pada anggotanya, anggota ni luah, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pandangan kita dan sebagainya. Tu kalau kita kata hati dia baik, tapi pada zahirnya dia buruk, maka buruk. Tu nipu. Tu maknanya iman yang sempurna dia kena buat belaka. Kena buat semua. Pada hati kena membenarkan, pada lisan kena mengiyakan, pada anggota kena menzahirkan, yakni kena buat. Dan tiga-tiga perkara tu terbahagi pada dua. Pertamanya pada mengerjakan yang disuruh daripadanya, maka iaitu hakikat syukur. Hakikat syukur gitulah. Tanda orang tu syukur, dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh, letak dalam hati, membenar pada lisan, ya buat pada anggota. Maknanya kalau sembahyang, kalau puasa, tu dan sebagainya. Perintah yang Allah Ta'ala suruh ni banyak. Itu tanda orang ni syukur. Orang ni bersyukur. Tu syukur. Syukur tu maksud apa? Nanti masuk bawah. Masuk bab bawah. Dia akan bagi takrif syukur tu apa. Tu. Tanda orang syukur. Allah Ta'ala jadikan tangan. Allah Ta'ala beri nikmat tangan. Nikmat tangan. Kenapa Allah Ta'ala bagi tangan kepada diri kita ni? Anugerah ataupun nikmat tangan. Tu Allah Ta'ala beri tu supaya kita gunakan tangan untuk menolong orang. Tu bukannya untuk bergaduh, pukul orang dan sebagainya. Maka kita pun jaga tangan kita ni daripada perkara maksiat. Kita jaga dia. Itulah tanda orang tu orang yang syukur. Tu syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Tu tanda orang syukur. Allah Ta'ala kata jangan mengumpat. Contoh, kena jaga lidah, maka dia pun jaga lidah dia. Itu tanda orang tu syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dia buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Keduanya, meninggalkan yang dilarang daripadanya. Maka iaitu meninggalkan akan perkara yang dilarang tu hakikat sabar daripada maksiat. Itulah hakikat sabar yang sebenar. Hakikat sabar daripada maksiat. Kita tinggal perkara yang Allah Ta'ala larang, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, itulah tanda kita syukur apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi nyawa kepada kita, bukan saja-saja supaya kita ni beribadah pada Allah Ta'ala. Maka kita pun beribadah pada Allah Ta'ala. Maka nyawa yang kita duk guna, nafas yang kita duk guna untuk berzikir, untuk ingat pada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk semayang, untuk melakukan perintah Allah Ta'ala, tandanya kita telah menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan betul. Itulah dinamakan syukur. Manakala sabar pula daripada maksiat, kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Tu. Jadi kalau kita ada dua perkara tersebut, sempurnalah iman kita. Tu. Sebab tu Nabi kata nisfu iman ni, iman kita ni ada dua. Nisfu
Tu bahagian setengahnya iaitu sabar, setengahnya syukur. Apa sabar? Sabar daripada buat maksiat. Syukur apa? Iaitu melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila gabung dua tu, sempurnalah iman seseorang. Bab yang kelima, pada menyatakan syukur. Tu habis bab sabar. Sabar terbahagi kepada 4. Maka masuk pula bab syukur. Maka tu habislah pada malam ini. InsyaAllah kita sambung masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian, tazkirah, mudah-mudahan Allah membukakan hati saya dan membuka hati-hati yang mendengar untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, untuk kita lebih baik daripada sebelum ni, untuk kita berusaha nak memperbanyakkan amalan kita, yang mana amalan itulah amalan kita itulah untuk kita dapat hasil di akhirat nanti, insya-Allah. Itu seolahnya perumpamanya duit kita untuk kita untuk kita masuk ke syurga nanti. Tiket kita. Tiket di dunia kita buatlah apa yang untuk kita hidup di dunia. Tiket untuk kita masuk ke syurga nanti, buatlah ibadah sebaik mungkin, insya-Allah. Moga-moga ibadah kita tu Allah Ta'ala terima. Nak terima tu dia ada syarat dia, iaitu dengan kita melakukan ibadah kita dengan ilmu. Itu syarat dia dah. Maka bila kita buat dengan ilmu, maka barulah kita serah ibadah kita kepada Allah Ta'ala untuk terima ataupun tidak. Itu hak Allah. Hak kita belajar dan buat amal. Tu gitu. Kalaulah belajar tidak, buat amal, syarat untuk terima tu tak ada. Kalau kita kan nak kerja, syarat-syarat dia kita tak cukup. Boleh ke tak kita nak atas borang? Tak boleh. Awal-awal lagi kita ditolak oleh majikan kita. Majikan tersebutlah, syarikat tersebut. Sebab apa? Syarat tu tak penuhi. Contohnya dia nak orang lelaki, tiba-tiba hak isi borangnya perempuan. Kita pun nak pergi atas juga. Dia kata syarat awal ni nak lelaki. Mu tak lepas awal-awal lagi, aku tak boleh nak terima. Borang kita tu tak boleh terima awal-awal lagi. Tu. Jadi gitu jugalah untuk akhirat kita. Syarat untuk kita dapat syurga Allah Ta'ala, maka kita kena kena buat ibadah. Maka ibadah itu kena ada ilmu. Barulah cukup syarat dia. Bila gitu kita hantar borang tadi, maka itu hak Allah Ta'ala adalah nak terima atau tidak. Tapi kita ni cukup syarat ke tak? Cukup dah. Kita buat amal dengan ilmu hak kita pelajari. Tu ilmu fardu ain lah. Tu. Sebab tu Matan Zubat sebut kan, dalam Matan Zubat sebut al-amal al-a'mal bila ilm mardudatun la tuqbal. Setiap amalan yang tidak disertai dengan ilmu, maka tidak akan diterima, bahkan ditolak. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kita buat amal dengan cara agak-agak kita, itu salah. Sebab tu orang yang berilmu, dia akan berhati-hati dalam nak buat ibadah. Dia jaga dalam nak buat ibadah. Dia buat gini pun betul, dia buat gini pun betul. Sebab apa? Dia buat di atas ilmu hak dia belajar.
Kita masalahnya masyarakat atau manusia sekarang tidak belajar. Buat gini pun salah, buat gitu pun salah. Sebab apa? Buat dengan tanpa ilmu. Agak-agak sahaja. Tu salah gitu. Bab yang kelima, pada menyatakan syukur. Wallah subhanahu wa ta'ala bisawab. Terima kasih insya-Allah. Terima kasih semua yang sudi mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Ta'ala di bulan Rajab, yang mana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibuka pintu-pintu rahmat. Kita doa pada Allah Ta'ala, yang pertamanya diampunkan dosa kita, yang kedua dosa umat Nabi SAW umumnya semua, dan juga diangkat bala, diangkat penyakit dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Tu insya-Allah, perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak macam kita. Kita kalau meminta, banyak meminta, orang menyampah, betul tak? Tapi Allah Taala lagi diminta, lagi berdoa, maka lagi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan doa pada Allah Ta'ala. Tambah-tambah di bulan Rajab ni, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa